KPM. Kenapa ni? Kenapa macam ni? Hanif, tercari-cari, ada apa-apa yang hilang ke? Tak, cikgu. Kenapa televisyen rancangan skrin di rumah kawan-kawan saya ni hitam putih ni, cikgu? Ada hitam televisyen putih? mereka rosak ke, cikgu? Oh, hitam putih. Sebenarnya cikgu ada nak buat eksperimen dengan kawan-kawan di rumah. Cikgu buat eksperimen? Ya, apabila kita lihat warna, TV yang berwarna hitam putih dan yang berwarna, agak-agak mana yang lebih menarik nak nampak baju Hanif hari ini? Oh, mestilah berwarna-warni, cikgu. Penat saya pakai cik cantik ni yang berwarna-warni hari ni. Jadi TV yang berwarna-warni itu sebenarnya diwakili oleh sistem warna RGB. R, red untuk merah, G, green untuk hijau dan blue untuk biru. Jadi warna-warna ini apabila digabungkan dengan sistem nombor pe-16an akan menghasilkan lebih 16 juta warna. 16 juta warna, Ya, cikgu? betul. Okey, Hanif nak tengok magic tak? Magic? Boleh, cikgu. Saya nak tengok magic. Ready ya? Bersedia? Oh, cikgu. Maknanya sistem nombor per-16an inilah yang memberikan warna kepada skrin televisyen di rumah, ya, cikgu? Ya, betul. Jadi sistem nombor pe-16an sangat memainkan warna dalam warna digital yang kita nampak di skrin televisyen. Oh, menarik betul, cikgu. Betul, menarik. Kemas baju saya, jaket saya berwarna kelabu dengan baju merah jambu ni. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Didik TV KPM sekarang. Tengok dah warna-warni kembali kan? Nama saya Hanif Sean dan kita sekarang dalam slot menengah rendah. Ya, mesti dah tahu apakah mata pelajaran kita hari ini. Tentunya asas sains komputer. Kita juga sudah saksikan profil guru kita iaitu Cikgu Masyita. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Hanif. Cikgu Masyita, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Tadi Cikgu ada buat sedikit ajaib. Cikgu ada magic sikit, ya? Betul. Menarik, Cikgu. Dan tentu, Cikgu, sebenarnya bukan kita berdua sahaja. Kita juga ada jurubahasa kita iaitu Cikgu Saundra. Cikgu Saundra, apa khabar, Cikgu Saundra? Cikgu Saundra pun sihat-sihat belaka. Saya pasti murid-murid di rumah juga sihat-sihat belaka dan tak sabar-sabar nak tahu apa yang kita nak belajar dalam mata pelajaran ini, Cikgu Masyita. Apakah topik kita hari ini? Terima kasih, Hanif. So, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai bab 1 perwakilan data di bawah subtopik sistem nombor per-16an. Oh, menarik tu, Cikgu. Betul. Tapi sebenarnya kan, Cikgu, kita juga ada murid-murid juga. Betul. Murid-murid dalam talian. Cuba lambai sikit dekat kita di sini. Semangat semuanya. Kita ada 4 murid dalam talian dan boleh saya dapatkan bantuan Cikgu Masyita untuk perkenalkan keempat-empat murid kami. Ya, hari ini kita bersama dengan 4 orang murid daripada SMK Datuk Abdul Rahman Yaakob, Botol Perak. Jadi hari ini kita ada Iris Nakia, boleh lambai pada cikgu dan kawan-kawan. Seterusnya kita ada Fatini Syazana binti Rosli. Hai Fatini. Seterusnya kita ada Siti Nur Kristina. Hai Kristina. Dan terakhir kita ada Akilah Azhara binti Yusaini. Jadi mereka hari ini akan bersama dengan kita di atas talian. Baiklah, saya pasti keempat-empat murid kita dan juga murid-murid di rumah ingin tahu dengan lebih lanjut mengenai perwakilan data. Topik kita hari ini, Cikgu. Ya, terima kasih, Syah. Silakan, Cikgu. Okey, jadi hari ini standard pembelajaran ialah kita akan menukarkan nombor perpuluhan kepada nombor per-16an, nombor per-16an kepada nombor perpuluhan, nombor per-16an kepada nombor perduaan dan nombor perduaan kepada nombor per-16an. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat menukarkan nombor perpuluhan kepada per-16an dan sebaliknya dan nombor per-16an kepada perduaan dan sebaliknya. Jadi, sebelum kita bergerak dengan lebih jauh, cikgu nak imbas kembali mengenai sistem nombor perpuluhan dan juga sistem nombor per-16an. Sistem nombor perpuluhan dikenali sebagai sistem asas 10 yang juga dikenali sebagai sistem nombor desimal.
sistem ini ditanda dengan subskrip 10. Tetapi pada hari ini kita memang dah mengetahui mengenai nombor bulat semestinya menggunakan sistem asas 10. Jadi kita tak perlulah nak menulis subskrip 10. Okey, sistem asas 10 diwakili oleh 10 digit iaitu 0 hingga 9 dan juga nilai tempat dalam gandaan 10. Bagi sistem nombor per-16-an juga dikenali sebagai sistem nombor heksadesimal yang mana ini perlu ditandakan dengan subskrip 16. Maksudnya ditulis dengan nombor 16 kecil di bawahnya. Seterusnya mempunyai 16 digit pilihan iaitu 0 hingga 9 dan A hingga F. Manakala nilai tempat dalam gandaan 16. Baik, saya rasa itu semua sangat menarik. Kita kena ingat perbandingan tersebut, cikgu. Betul. Ya, kita kena hafal juga apa yang telah Cikgu Masyitah tadi katakan dan sekarang kita akan berehat sebentar. Kalau nak tahu lebih lanjut, saya rasa Cikgu Masyitah ada nak buat magic lagi ke ni? Kalau nak tahu, teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM dalam slot menengah rendah dan sekarang kita sedang belajar mata pelajaran asas sains komputer dan topiknya perwakilan data. Bersama saya ialah Cikgu Marshita dan Cikgu, untuk segmen ini kita akan memberikan fokus kepada penukaran nombor perpuluhan ke penembelasan, ya Cikgu? Ya, betul. Terima kasih Hanif. Okey, pada hari ini kita akan belajar mengenai penukaran nombor perpuluhan kepada nombor per-16an. Okey, jadi kaedah yang digunakan ialah bahagi 16 dan gunakan bakinya. Sebagai contoh, kita ambil penukaran nombor 547, nombor perpuluhan kepada per-16an. Okey, jadi bila kita lihat pada paparan, cikgu dah buat 4 lajur di situ. Jadi lajur yang pertama ialah untuk kita menulis nombor daripada soalan. Lajur kedua ialah nombor setelah kita membahagi dan lajur yang terakhir ialah bakinya. Okey, untuk menyelesaikan masalah ini kita perlu ada kalkulator bersama-sama. Okey, so jadi seperti yang nampak di depan sana 547 mestilah dibahagi dengan 16. Apakah jawapannya? So jawapannya ialah 34.1875. Jadi kita tak ambil nombor perpuluhan di belakang, kita hanya ambil nombor pangkal 34 sahaja. Jadi di situ kita tuliskan 34. Bagaimana dengan baki? Bakinya kita akan darab semula 34 darab 16. Jadi jawapannya 544. 544 perlulah dilihat dengan 547. Bezanya ialah 3. Jadi bakinya kita tulis 3. Pada baris yang kedua, kita lakukan proses yang sama. Nombor 34 akan berada di baris kedua. Seterusnya, 34 pula, 34 bahagi 16. Jawabnya 2.125. Kita ambil nombor pangkalnya juga, nombor 2 di situ. Bagaimana dengan baki? Darab balik macam tadi, 2 darab 16. Jawabnya 32. 32 dan 34, bezanya ialah 2. 2, pandai. Okey, so bezanya ialah 2 baki dan cara yang sama, nombor 2 ke bahagian baris yang ketiga. Kemudian 2 dibahagikan dengan 16. 2 bahagi 16. Jawabnya 0.125. Semestinya kita ambilkan 0. Okey? 0. Dan bagaimana dengan baki? Baki semestinya ialah 2. Jadi kita dah dapat di situ bakinya ialah 3, 2 dan 2. Tetapi bagaimana kita nak menulis jawapan? Jawapan bagi kaedah ini ialah dibaca daripada bawah ke atas. Jadi jawapan kita mesti ditulis 223 asas 16. Okey, itu untuk contoh penukaran nombor perpuluhan kepada nombor per-16an. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Masih lagi penukaran nombor perpuluhan kepada nombor per-16an menggunakan kaedah bahagi 16 dan gunakan bakinya. Tapi kali ini cikgu nak tunjukkan nombor 1205 ataupun 1205.
Contohnya, perlukan kalkulator lagi. Kita tekan 1205 bahagi 16. Lajurnya masih sama seperti sebelum ini. Jadi 1205 bahagi 16 jawabnya 75.3125. Jadi di situ kita hanya tuliskan 75. Bagaimana dengan baki? 75 darab 16 jawabnya 1200. 1200 beza dengan 1025 bezanya ialah 5. Okey, jadi 75 perlu dibawa ke baris yang kedua. Jadi ulang balik step yang sama. 75 bahagi dengan 16 jawabnya 4.6875. Kita hanya ambil bahagian nombor pangkal sahaja. Nombor 4. Bagaimana dengan baki? Darablah balik. 4 darab 16. Jawabnya 64. 64. Okey, jadi kita perlu tolak daripada 75 iaitu nombor sebelum dibahagi. Tolak 64. Jawabnya 11. Tulis bakinya ialah 11. Jadi nombor 4 dibawa ke lajur yang ketiga. Dibahagi dengan 16 mestilah kosong. Jadi apabila dibahagi dengan 16 nombornya kosong dan bakinya ialah 4. Macam soalan yang sebelum ini, jawapan dibaca daripada bawah ke atas. Tapi untuk nombor 11 kita tak boleh tulis 11 sebab dalam nombor per-16an nilai digit yang digunakan ialah 0 hingga 9. Jadi macam mana kita nak buat? Kita perlu merujuk kepada jadual. Jadi kita lihat di situ bagi perwakilan semasa pengiraan nombor 11 diwakili oleh huruf B. Jadi bila kita nak menulis jawapan daripada bawah ke atas, jawapannya ialah 4B5 asas 16. Okey, jadi bila melibatkan nombor yang lebih daripada 9, kita perlu merujuk kepada perwakilan semasa pengiraan. Okey. Untuk kaedah yang seterusnya ialah penukaran nombor per-16an kepada perpuluhan. Kita terbalik daripada yang tadilah. Jadi per-16an kepada perpuluhan menggunakan kaedah pendaraban nilai digit. Jadi bila pendaraban nilai digit kita mesti lakukan dalam bentuk jadual supaya jawapan kita lebih sistematik. Okey, so sebagai contoh kita ambil penukaran nombor 247 asas 16 kepada nombor perpuluhan. Okey, bagi baris yang pertama iaitu nombor per-16an, kita letakkan 16 kuasa 0, 16 kuasa 1 dan 16 kuasa 2. Bagi nilai tempat, 16 kuasa 0 nilainya 1. Okey, murid-murid perlu ingat apa sahaja yang dikuasakan dengan 0 nilainya akan jadi 1. Okey, jadi 16 kuasa 0 nilainya 1. 16 kuasa 1 iaitu 16 darab 1 nilainya 16. 16 kuasa 2 ialah 16 didarab dengan 16. Jadi 256. Baris ketiga ialah untuk soalan. Cikgu dah tulis soalan di situ iaitu 247. Jadi hasil darab kita perlu mendarab soalan dan juga nilai tempat. Jadi bagaimana? Okey, jadi 7 darab 1, 16 darab 4, 256 darab 2. Bagaimana dengan hasil tambah? Kita hanya perlu menambah semua hasil darab tersebut. Jadi dapatlah jawapan nombor perpuluhan iaitu 583. Mudah saja tapi kita perlu siapkan jadual. Kalau tak ada jadual susah untuk murid-murid nak jawab soalan ni. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Pendaraban nilai digit, masih lagi penukaran nombor per-16an kepada nombor perpuluhan. Kali ini cikgu nak tukarkan 76 di asas 16. Okey, kita rujuk kepada jadual yang ada di situ. Huruf D diwakili oleh nombor 13. Jadi kita tulis siap-siap di situ D sama dengan 13. Okey, sama seperti soalan sebelumnya. Nombor per-16an kita tulis sebagai 16 kuasa 0, 16 kuasa 1 dan 16 kuasa 2. Sama juga nilai tempat. Okey, kalau soalan tu ada lebih lagi nombor daripada yang cikgu tunjuk, dia akan ke kiri lagi 16 kuasa 3, 16 kuasa 4 dan seterusnya. Apa berlaku pada hasil darab? Sama juga soalan didarab dengan nilai tempat. Okey, perlu dibuat. Kalau tak buat nanti susah kita nak dapat jawapan. Dan seterusnya dapatlah hasil tambah dan jawapan ialah 1901.
Bagaimana Hanif? Okey tak? Boleh tak? Boleh cikgu, saya rasa saya agak faham. Agak faham. Okey, untuk lebih faham lagi, kita akan pergi kepada aktiviti bersama rakan-rakan yang berada di atas talian dengan kita hari ini. Okey, kawan-kawan, murid-murid dah sedia? Okey, dah sedia, dah senyum tu. Senyum letup. Okey. Tadi kita dah belajar mengenai konsep. Sekarang ni kita nak uji bagaimana untuk kita nak melakukan dan menyelesaikan soalan bagi subtopik ini. Okey, yang pertama, soalan 1. Tukarkan nombor 852 kepada nombor per-16-an. Okey, untuk soalan pertama, ada siapa nak jawab untuk soalan yang pertama? Silakan. Siapa nak jawab boleh angkat tangan. Akilah nak jawab ke? Okey, sementara Akilah menulis jawapan, so kita tengok dulu. Kita nak tukarkan 852 kepada nombor per-16-an menggunakan kaedah bahagi 16 dan gunakan bakinya. Tadi cikgu dah tunjuk contoh, kita perlu ada jadual dan kita perlu menggunakan kalkulator. Okey, kita tunggu Akilah untuk jawab soalan. Sambil Akilah mencuba, saya pun mencubalah cikgu. Ya, silakan. 852. Masih lagi macam konsep yang sebelum ini, ada dalam bentuk jadual. Murid-murid di rumah pun boleh cuba menjawab dan pastikan ada kalkulator bersama-sama. Okey, Akilah kalau dah siap, Akilah nanti boleh tunjukkan jawapan pada kawan-kawan. Boleh ke? Apakah jawapan Akilah? Okey, jawapannya bagaimana? Mana jawapannya Akilah? Jawapan penuhnya berapa Akilah? Jawapan penuhnya berapa Akilah? Kita nak semak jawapan murid-murid yang berada sama jawapan dengan penuh tu boleh dapat markah. Ya, Satu lagi markah kan cikgu kalau tunjuk Betul. dalam penyelesaian saja. Tak dapat markah penuh nanti. Okey, so jawapannya 354 asas 16. So kita semak jawapan. Betul Akilah, jadi cikgu bagi 3 bintang untuk Akilah. 3 bintang untuk Akilah. Terima Bagus. kasih. Okey, seterusnya soalan yang kedua, kita nak tukarkan nombor 7357 kepada nombor per-16-an. Masih lagi di bawah subtopik yang sama. Jadi ada siapa-siapa yang nak menjawab untuk soalan kedua? Boleh angkat tangan nak jawab? Siapa yang ingin mencuba? Siapa yang ingin mencuba? Saya cikgu. Ya, silakan Kristina. Okey, so Kristina pun boleh mula menjawab. Okey, so sama juga macam tadi, mesti kita buat dalam bentuk jadual. Kalau tak dalam bentuk jadual tu agak susah sikit kita nak jawab soalan, ya? Ya, cikgu. Okey, sementara kita tunggu Nombor Kristina menjawab. 7357 kepada nombor per-16-an. Tadi cikgu hanya bagi 3 digit, sekarang kita bagi susah sikit, 4 digit. Okey. Kita akan cuba di situ. Saya rasa ni kena rujuk jadual banyak ni cikgu. Ya, betul. Ya? Kena rujuk jadual dan juga mesti ada kalkulator. Bagaimana Kristina, dah ada jawapan? Apakah jawapan Kristina? Boleh kongsikan kepada kita? Kita semua berdebar-debar tunggu jawapan ni. Nak Masih semak kira cikgu. jawapan. Kristina kira, saya pun akan cuba kira. Okey, Sudah sila angkat jawapan Kristina. Sudah Wah, sedia. panjang tu. 1, C, B, D, asas 16. Jom kita semak. Ya, betul Kristina. Terima kasih. 3 bintang untuk Kristina hari ini. Kalau kita tengok balik cikgu dengan jawapan Kristina iaitu 1 C B D 16 cikgu Asas di situ 16. Asas 16, C ialah 12 cikgu. Betul. B ialah 11 dan D pula adalah 13. Maknanya 1 C, B, D pada asas 16. Betul. Jadi kita perlu rujuk juga pada jadual. Okey, jadi soalan yang ketiga seterusnya. Siapa nak jawab? Sila angkat tangan. Ada anak-anak murid cikgu nak jawab. Silakan Iris. Okey, Iris buat dulu soalan sementara cikgu bacakan. Tukarkan nombor per-16-an 25F asas 16 kepada nombor perpuluhan. Jadi kaedah ini akan menggunakan perwakilan digit macam tadilah. Okey, Akilah kalau Akilah. Iris kalau dah siap boleh angkat jawapan. Cikgu, untuk Akilah tadi cikgu, yang soalan tadi tukarkan nombor yang soalan 2 tadi, berapa bintang cikgu nak bagi untuk Akilah? 3 bintang tadi. 3 bintang Ya juga. Allah, Cemerlang betul Semua murid-murid 3 cikgu Masita kita. Ya, betul. Hari ini mereka belajar dan fokus. Jadi mesti boleh jawab. Jadi murid-murid di rumah pun boleh cuba menjawab soalan ini. Kristina pula cikgu untuk soalan 3 kita tengok Kristina sudah bersedia dengan jawapan. Iris. Minta maaf Iris. Minta maaf Iris. Kalau Iris belum sedia, Abang Hanif pun akan mula mengira sekarang. Okey, silakan Iris. Boleh angkat jawapan? Iris selamatkan saya cikgu. Ya, kalau tak Hanif yang kena jawab ni.
Soalan jawapannya berapa tu? 507 ke 607 tu Iris? Apa? 6. Okey, so kita tengok jawapan. 607 jawapannya. Betul Iris ni, cikgu bagi 3 bintang untuk Iris. Terima Menarik, kasih. Cikgu di situ ada F ya, 25F pada asas 16 cikgu. Betul. Jadi F rujuk jadi nombor 15 cikgu. 15 betul. Kalau kita cari F tu kita tak jumpa kan. Jadi kita perlu rujuk pada jadual. Di sini ya. Ya F betul. sama dengan 15 tadi. Okey. Soalan seterusnya, rasanya siapa lagi yang belum jawab soalan kat sini? Fatini, boleh ke tolong cikgu jawab soalan? Boleh. Okey, terima kasih. So Fatini akan jawab soalan yang keempat, iaitu tukarkan nombor per-16an 43C5 asas 16 kepada nombor perpuluhan. Kali ini cikgu bagi 4 digit pula. Nak tengok macam mana kawan-kawan kita nak selesaikan. Masih lagi dengan perwakilan digit. Rasanya Okey. kita kena rujuk jadual balik ni cikgu. Dan sekarang betul. ada 4 nombor. 4 nombor dan ada huruf pula di situ. Ada huruf juga. Tadi ada 3 nombor, maka 16 kuasa 2, 16 kuasa 1 dan juga 16 kuasa sifar cikgu. Betul. Dan sekarang ada 4 nombor. Maknanya yang pertama itu 16 kuasa 3 cikgu ya. Ya betul. Jom kita tengok macam mana Fatini nak jawab soalan ni. Yang di rumah pun boleh juga cuba menjawab. Dapatkan kertas, kalkulator, boleh jawab. Saya akan cuba. Hanif dekat studio pun cuba menjawab ni. Saya nak rujuk dulu jadual cikgu. C dalam soalan cikgu itu C ialah 12. Maka saya akan letak di sana 4, 3, C5. C sama dengan 12. Jawapan kita sudah sedia. Okey, bagaimana Fatini? Ada jawapan? Boleh tolong angkatkan jawapan, cikgu nak tengok. Wah, banyak yang nombor dia. Betul ke tu? Jom kita rujuk balik jawapan. Jawapan yang 17,349. Betul, terima kasih Fatini. 3 bintang untuk Fatini. 3 bintang untuk Fatini, juga 3 bintang untuk keempat-empat murid cikgu hari ini. Jadi, apabila keempat-empat orang dah jawab, jadinya takkanlah Nif tak nak jawab pula soalan saya ni. Aktiviti pengukuhan untuk host juga. Ya, Baiklah, betul. saya akan cuba juga tentunya. Okey, jom kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, jadi untuk Anif, cikgu serahkan kalkulator untuk Anif untuk jawab. Cikgu, saya akan cuba. Okey, jadi soalannya ialah tukarkan nombor 762 kepada nombor per-16an. Jadi dia akan menggunakan kaedah bahagi 16 dan gunakan bakinya. Okey, soalan ada dekat sebelah cikgu. Jadi Hanif akan kira dan cikgu akan tuliskan jawapan pada papan putih di sini. Okey, 762 bahagi 16. Berapa jawapannya Hanif? Saya dapat di sini 47, ada baki 10. 47 pula bahagi 16 bersama dengan 2. Okey, Maka betul. ada baki 15 dan yang terakhir 2 adalah kosong baki 2. Jawapan saya cikgu, kerana 10, saya merujuk kepada jadual 10 ialah A, 15 ialah F. Wow. Maka jawapan saya ialah 2FA pada asas 16. Saya rujuk dari bawah cikgu. 2FA pada asas 16. Adakah betul cikgu jawapan saya? Betul ke tu? Jom kita tengok. Jadi jawapan 2FA asas 16. Betul Hanif. Jadi 3 bintang juga untuk Hanif. Wah. 3 bintang juga untuk saya berpeluh-peluh jawab Betul. soalan cikgu ni. Tapi nampak. Yang penting cikgu kita kena memberikan fokus. Betul. Jadi walaupun kita belajar dah tadi, nampak Hanif pun dah boleh jawab soalan ni. Mudah saja bila kita dah belajar bersama-sama. Baik cikgu, saya rasa ini sangat menarik. Cikgu boleh berikan sedikit rumusan apa yang kita dah belajar dalam segmen ini? Okey, dalam segmen ini kita telah belajar mengenai penukaran nombor per-16an kepada nombor perpuluhan dan sebaliknya. Okey, tadi apabila tadi Hanif jawab di situ, di sini ada cikgu. lagi ruang kosong yang perlu kita selesaikan. Jadi sebelum tadi 762 bahagi dengan 16. Okey, jawapannya ialah 47. Cikgu tulis di sini 47. Bagaimana dengan betul, bakinya tadi? Kita hitung bakinya ialah Bakinya ialah 10 tadi cikgu. Okey, jadi 10 diwakili oleh nombor oleh huruf apa tadi di situ? Huruf A cikgu. Huruf A. Jadi cikgu tulis huruf A. Dan nombor 47 akan turun ke bawah. 47.
47 bahagi dengan 16, jawabnya ialah Saya dapat 2, cikgu. 2. Betul. Bagaimana dengan bakinya? Bakinya 15. Bakinya 15 dan 15 diwakili oleh Huruf F. F. Pandai. Mudah saja. Seterusnya, 2 diturunkan kepada lajur yang seterusnya. 2 bahagi dengan 16, kosong. Kan? Kosong, cikgu. Jadi bakinya semestinya lah 2. Jadi jawapan dibaca daripada bawah ke atas. Jadi 2 FA asas 16. Saya rasa sangat menarik itu. Saya pasti murid-murid di rumah juga dapat menjawab soalan-soalan pengukuhan daripada Cikgu Masyitah ini. Dan sekarang kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana tahu. Banyak lagi Cikgu Masyitah ingin berkongsi dengan kita. Teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Saya nak sambung mengira. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Kita sekarang sedang belajar mata pelajaran asas sains komputer dan topik ialah perwakilan data. Bersama saya ialah Cikgu Masyitah. Cikgu Masyitah, dalam topik ini, dalam segmen ini kita akan memberikan fokus pula kepada penukaran nombor per-16an ke perduaan. Apa pula ni, Cikgu? Betul. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai penukaran nombor per-16an kepada perduaan. Jadi bagaimana kaedahnya? Jom kita lihat. So kaedahnya ialah melalui perwakilan nilai digit. Jadi di situ cikgu dah tunjukkan satu jadual. Jadi bila kita nak buat soalan ni mesti ada jadual. So contoh cikgu bagi di sini ialah 36 di asas 16. Jadi bagaimana perwakilan digit? Kita perlu merujuk kepada jadual yang cikgu dah tunjukkan di situ. Okey, dalam buku teks asas sains komputer tingkatan 2 pun ada. Tapi untuk kali ini kita rujuk kepada jadual yang ada di sebelah sana. Jadi untuk nombor 3, kita rujuk dia sebagai nombor 0011. Untuk nombor 6, 0110 dan D ialah 1101. Jadual yang berada di bawah. Di sini, Cikgu. Di situ. D di sini 1101. Betul. Jadi bagaimana dengan jawapan? Kita akan letakkan hasil cantuman ketiga-tiga nombor perduaan. Tetapi ini belum lagi final answer, belum lagi jawapan akhir. So jawapan akhirnya ialah 1101010101 asas 2. Okey, bila kita tengok dekat hasil cantuman, dia ada 2 nilai sifar di depan. Jadi apabila kita tulis jawapan, kita tak perlu tulis leading zero tersebut. Kita hanya tulis yang bermula daripada nombor 1. Mudah saja. Itu saja dah dapat jawapan. Okey, kita tengok kepada contoh yang kedua. Masih lagi penukaran nombor per-16an kepada nombor perduaan. Kaedah perwakilan nilai digit. Okey, kali ini cikgu bagi nombor yang lebih sikit, 4 digit, iaitu soalannya 247F asas 16. Bagaimana dengan perwakilan digit? Jadi kita akan wakilkan digit 2 dengan 0010, nombor 4 0100, manakala nombor 7 0110 dan F ialah 1111. Jadi hasil cantuman kita gabungkan semua nombor perduaan tanpa ada ruang ataupun space. Bagaimana nak tulis jawapan? Sama juga seperti jawab soalan tadi, leading zero di depan, 00 tidak perlu ditulis. Dan tulislah jawapan dan jangan lupa untuk tulis subscript 2 untuk asas 2. Itu saja. Okey. Seterusnya kita lihat kepada penukaran nombor perduaan kepada nombor per-16an. Okey, untuk kaedah ini kita ada 2 kaedah, iaitu pengumpulan digit dan juga pengiraan. Okey, contohnya cikgu bagi penukaran nombor perduaan 1101110101 asas 2 kepada nombor per-16an. Okey, melalui kaedah pengumpulan digit, bila kita dapat soalan, kita mesti menghitung soalan itu daripada digit yang sebelah kanan. 4 digit daripada sebelah kanan kita letakkan dalam satu rumah. Kemudian 4 digit seterusnya letak dalam satu rumah.
Seterusnya, digit yang selebihnya letak dalam satu rumah. Okey, macam contoh di depan, cikgu bagi digit yang pertama itu ialah tak ada nilai, kemudian 110. Bermaksud di depan nombor 1 itu ada nilai kosong. Jadi bila kita kumpulkan 4 digit, mesti letakkan kosong. Lepas tu kita perlu rujuk kepada jadual perwakilan digit kepada nombor perduaan. Jadi kita tengok 0110 sama dengan nilai 6. 1101 sama dengan huruf D. Manakala 1001 sama dengan 9. Jadi kaedah pengumpulan digit, jawapannya ialah 6D9 asas 16. Jadi yang perlu murid-murid ingat ialah kita perlu menghitung soalan itu daripada asas nombor perduaan daripada kanan dengan 4 digit satu rumah. 4 digit satu rumah. Kita tak boleh tengok daripada depan. Kalau tengok daripada depan akan jadi salah. Okey. Seterusnya kita tengok pula bagi kaedah pengiraan. Soalan yang sama, bagi kaedah pengiraan, masih lagi murid-murid kena ambil daripada nilai sebelah kanan 4 digit yang sebelah kanan satu rumah, 4 digit seterusnya satu rumah. Okey, nilai tempat ialah 2 kuasa kosong, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2 dan 2 kuasa 3. Sebab apa kuasa 2? Sebab kita sedang menukarkan nombor perduaan kepada nombor per-16an. Jadi macam cikgu cakap sebelum ini, 2 kuasa kosong nilainya 1. Apa sahaja dikuasakan dengan kosong nilainya 1. 2 kuasa 1, 2. 2 kuasa 2, 4. Dan 2 kuasa 3, 8. Jadi kita perlu tulis hasil darabnya, nilainya tetap sama. 1, 2, 4, 8. Kalau ada nombor lagi akan lebih lagi. Tapi setakat ni hanya 4 digit bagi satu rumah. Okey, apa berlaku pada hasil tambah? Kita tambahkan hasil darab dan juga soalan. Jadi, cuba tengok daripada kanan. 1 darab 1 nilainya 1. Kosong darab 2, kosong. Kosong darab 4, kosong. Dan 8 darab 1, 8. Jadi, kita tambahlah hasil tambah pada setiap rumah. Dan dapatlah jawapan 6D9. Sama juga macam kaedah pengumpulan digit tadi. Cuma ini kaedah pengiraan. Okey. Alright. So, kita sampai kepada aktiviti bersama dengan rakan-rakan di atas talian. Okey, murid-murid cikgu dah sedia nak jawab soalan? Saya pasti mereka sudah bersedia menggunakan teknik pengiraan ataupun kita tengok ke jadual ya cikgu. Ya, betul. Dua cara tadi. Okey, jadi kita nak uji murid-murid kita setelah kita tengok konsep sebentar tadi. Soalan yang pertama. Okey, tukarkan nombor per-16an 35C asas 16 kepada nombor perduaan. Okey, jadi untuk soalan 1, ada siapa nak menjawab? Boleh angkat tangan? Siapa yang ingin mencuba? Silakan Akila. So Akila boleh tulis jawapan. Okey, jadi tadi kita dah tengok mengenai konsep. So sekarang kita nak uji murid-murid bagaimana kita nak menukarkan per-16an kepada perduaan. Baik, kita tengok Akila ingin mencuba cara yang mana cikgu ya? Pengiraan cikgu. okey. Jika cara pengiraan, kaedah pengiraan tersebut mungkin boleh digunakan jika kita tiada jadual tersebut. Ya, betul. Kalau kita tak ada jadual, kita boleh gunakan kaedah pengiraan. Dua-dua pun kita boleh kira. Kita tengok. Tapi kalau dalam peperiksaan, kalau cikgu tulis dengan jelas menggunakan kaedah perwakilan digit, okey, pakailah. Kalau cikgu kata menggunakan kaedah pengiraan, gunakan kaedah pengiraan. Okey, Akila, ada jawapan dah ke? Masih tekun menulis. Masih tekun lagi. Kita kena ingat kata kunci yang Cikgu Masyita katakan tadi. Kalau ada cara yang spesifik yang harus diikuti. Ikutlah daripada soalan tersebut. Baik, Untuk mengelakkan markah kita dipotong. Jangan makan potong sayang tu. Ya, dengan soalan cikgu sekarang untuk Akila. Akila sudah bersedia ke Akila jawapan? Cuba angkat jawapan. Jawapannya panjang. So kita rujuk, kita semak. Betul ataupun tak jawapan. Akila boleh angkat lagi jawapan. Cikgu nak tengok. Nak semak. Sama ke tidak? Okay. Banyak nombor tu kita nak tengok. Okey, betul. Akila, terima kasih. 3 bintang untuk Akila. 3 bintang untuk Akila. Cemerlang Akila. Okey, soalan yang kedua. Masih lagi dalam penukaran nombor per-16an kepada nombor perduaan. Okey, dalam ramai-ramai murid cikgu, ada siapa yang nak menjawab kali ini? Okey, Kristina. Silakan Kristina untuk jawab soalan yang kedua. Okey, kita nak tukarkan 6E 8A kepada nombor perduaan. Jadi kali ini kita nak tengok bagaimana Kristina nak selesaikan. Lebih kurang macam soalan yang sebelum ni, mudah sahaja.
Sambil Kristina cuba, saya juga akan cuba, cikgu. Ya, silakan Hanif. Hanif 6 belajar E, 8 lestari A. ni. Senang saja nak jawab ni. Kalau saya tengok kepada jadual, cikgu, 6 6. adalah 0110. Kemudian E diwakili oleh E ialah 1110. 8 ialah 1000. Abang Hanif dah bocorkan jawapan dah ni. Yang terakhir A, saya tak nak bagi tahu. Kita bagi Kristina kan, cikgu? Ya, betul, Kita bagi Kristina Kristina. jawab, tapi kalau Kristina tak tengok, saya tunjukkan jawapan kepada murid-murid di rumah. Okey, Kristina dah ada jawapan. Okey, boleh? Kita nak semak jawapan. Sila angkat jawapan. Okey, so nombornya panjang juga. So masih lagi angkat jawapan Kristina, kita nak semak. Okey, betul tak jawapan? Ya, wow, betul. Jadi 3 bintang untuk Kristina. Terima kasih. Okey, hebatlah. Bagus, Okey, pada hari Kristina. ini semua murid kita pandai-pandai. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Okey, tukarkan nombor perduaan kepada nombor pe-16an menggunakan kaedah pengumpulan digit. Tengok untuk soalan ni cikgu dah spesifikkan kita menggunakan kaedah pengumpulan digit. Jadi kali ini siapa nak tolong jawab untuk kawan-kawan kita ni? Silakan. Ya, Iris. Silakan Iris. Okey, Iris boleh tulis jawapan. So macam cikgu cakap tadi, kalau dalam soalan dia kata menggunakan kaedah pengumpulan digit, jadi kita gunalah kaedah yang tersebut kan. Kalau cikgu cakap menggunakan kaedah pengiraan, barulah kita gunakan pengiraan. Betul. Seperti yang cikgu katakan tadi, kalau kaedah pengumpulan digit, kita tengok 4 digit terakhir tu kan, cikgu. Betul. Kita adakan rumahnya sendiri, Betul. 4 digit seterusnya. Kemudian digit yang tertinggal, cikgu. Yang Mungkin tertinggal? ada 3, mungkin ada 4, Betul, mungkin ada 2 saja. mungkin ada 2 saja So maksudnya dia ada leading zero di depan yang tidak ditulis. yang tidak ditulis. Okey, bagaimana dengan Iris? Dia ada jawapan? Kaedah pengumpulan. Dia dah angkat jawapan tadi, kita tak tengok lah. Okey, jawapannya. So boleh kita semak kaedah penyelesaian 995 asas 16. Betul. Terima kasih Iris, 3 bintang untuk Iris. 3 bintang untuk Iris. Ya. Cikgu, saya perhatikan sangat penting kita letak nombor asas yang tepat, cikgu. Betul. Pada Kalau kita asas- letakkan yang silap, teruslah salah. Ya, seperti cikgu katakan pada asas 16, jangan pula tiba-tiba letak 2. Betul. Dan tadi ada juga yang pada asas 2 tadi kan, cikgu. Betul-betul. Jangan keliru. Jangan Bila kita keliru. fokus, kita akan tahu jawapannya. Okey, soalan yang keempat. Siapa nak jawab soalan ni? Silakan, boleh angkat tangan. Ya, Fatini. Terima kasih. So, Fatini boleh tulis jawapan. Okey, jadi konsep ini sama juga macam tadi. Tukarkan kepada nombor pe-16an tetapi menggunakan kaedah pengiraan. Jadi, bila menggunakan kaedah pengiraan, jangan lupa kita mesti susunkan nombor daripada kanan menggunakan 4 digit daripada kanan. So, barulah dah masukkan dalam bentuk jadual. Kalau tak, kita tak dapat jawapan yang kita nak. Okey? Kalau saya juga cuba, cikgu, saya tak nak bocorkan jawapan. Silakan. Saya perhatikan Okey. ada 1, 2, 3. Hanif pun sedang Saya kira rasa sekarang ni. Bukan Fatini saja ni. Ada 13 digit saja, cikgu, dalam ni. Maka saya boleh agak mungkin 4, 4, 4. Ada 3 leading zero, cikgu. Di hadapan saya rasa di sini. Mungkin kita boleh tengok macam mana. Okey, Kalau- Fatini kalau dah ada jawapan boleh angkat. Tengah fokus menjawab tu. Dengan kaedah pengiraan, maknanya kita ada 2 kuasa. Okey, silakan angkat jawapan Fatini. Kita sudah dapat jawapan ke daripada murid kita, 1 Fatini? C D 3 asas 16. Betul ke? Wow, betul. 3 bintang untuk Fatini. Terima kasih. Wow, nampaknya senang sangat kan Hanif kan? Hanif pun dah cuba dah tadi untuk menjawab. Mudah, Jadi, cikgu. soalan seterusnya, rasanya Hanif dah sedia nak jawab. Saya akan cuba sedaya upaya, cikgu. Saya Okey, sudah baiklah. bersedia di jadual di tepi sini. Okey, kita tengok soalan yang kelima untuk Hanif. Khusus untuk Hanif ni. So, kita tukarkan nombor pe-16an CDE asas 16 kepada nombor perduaan. Baik. Jadi di CDE. sini CDE. Okey, Saya jadi cikgu ada pen di sini. Jadi Hanif boleh sebutkan untuk cikgu bagaimana perwakilan digit untuk huruf C. Baik, huruf C saya perhatikan di sini. Saya dapat 1100, cikgu. 1100. Bagaimana dengan perwakilan untuk D? D ada 1101 1101. E? dan E ialah 1110.
Okey, cikgu cuba 1110. Jadi bila hasil cantuman, apa kita nak kena buat? Perlu ada ruang ataupun tak antara nombor tu? Harus bersambung semua. Harus Cikgu, tiada ruang, bersambung cikgu. semua, betul. Jadi biar cikgu tuliskan ya. 1100, 1101, 1110. Jangan lupa untuk tulis subscribe 2 di bawahnya untuk asas 2. Asas Ya, 2 jadi itu penting. itu jawapan yang Hanif bacakan, tapi kita nak semak betul ke tidak jawapan tu. Tengok saya dapat 3 bintang tak? Okey, betul. Sama tak? Ya, sama. Jadi 3 bintang juga untuk Hanif. 3 bintang juga untuk saya. Alhamdulillah. Cikgu Masyitah, boleh tak kita dapatkan sedikit rumusan apa yang telah kita capai sama-sama dalam segmen ini? Okey, dalam segmen ini kita telah mempelajari bagaimana penukaran nombor perduaan kepada nombor penamblasan dan sebaliknya dengan menggunakan kaedah pengiraan dan juga perwakilan digit. Ya, saya rasa itulah sangat penting. Ingat tahu ada 2 cara untuk mendapatkan jawapan terakhir itu, dan juga yang penting juga kita jangan salah nombor. Ya, betul. Nombor yang di bawah tadi juga. Betul. 2 atau 16 ya. Saya pasti murid-murid kita semua cemerlang dan sangat peka dengan digit-digit tersebut ya. Dan sekarang kita akan berehat sebentar, teruskan latihan pengukuhan. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Saya sambung kira lagi. Didik TV KPM. Ya, kembali bersama kami di Didik TV KPM dalam slot menengah rendah. Kita sedang belajar mata pelajaran asas sains komputer dan topiknya ialah perwakilan data. Sekarang Cikgu Masyitah bersama saya ingin memberi soalan pengukuhan supaya faham apa yang Cikgu Masyitah telah ajar ya Cikgu. Ya, betul. Banyak soalan ke Cikgu nak bagi ni? Untuk kali ini kita akan memberikan soalan tapi dalam bentuk yang berbeza sikit. Kita nak bagi teka-teki untuk murid-murid kita. Teka-teki dalam asas sains komputer. Sangat menarik tu saya rasa. Bukan teka-teki dalam subjek lain, tapi asas sains komputer pun kita boleh letakkan teka-teki. Boleh ke? Boleh, silakan Cikgu. Okey, so cikgu mulakan teka-teki yang pertama. Teka-teki yang pertama ni cikgu nak tujukan untuk anak murid cikgu. Siapa yang rasa nak jawab pantun cikgu boleh angkat tangan. Siapa nak beli pantun tu murid-murid di rumah pantun pun. cikgu boleh angkat tangan. Itu dia. Akilah. Malu-malu nak angkat tangan. Okey, dengar pantun cikgu ya. Murid di Padang suka berlari. Berlari bersama Cikgu Hasan. Kalau murid bijak bestari, apakah nama lain nombor per-16an? Sila beli pantun Cikgu Masyitah. Silakan beli. Akilah. Pergi ke sekolah bersama Iqmal. Mestilah namanya sistem nombor heksadesimal. Ya, Amboi. betul ke jawapan tu? Jom kita tengok. Sistem nombor heksadesimal betul. 3 bintang untuk Akila. Cemerlang betul Cikgu. Saya pun tak sempat nak buat pantun ni. Diorang memang dah ada di minda dah. Okey, untuk teka-teki yang kedua. Teka-teki yang kedua cikgu bacakan dulu. Hati-hati membawa bungkusan. Bungkusan hadiah untuk si Nyonya. Masih lagi nombor per-16an. Bagaimanakah cara mengenalinya? Untuk yang kedua ini, siapa yang nak beli pantun cikgu ni? Silakan Kristina, silakan jawab. Okay. Ayam ketupat dengan daun palas mestilah ditanda dengan subscript 16. Wow, ditanda dengan subscript 16. Kita semak betul tak? Betul, 3 bintang untuk Kristina. Jawab dengan pantun lagi Cemerlang, tau. Kristina. Okey, takkanlah ada 2 saja teka-teki. So, teka-teki yang seterusnya. Teka-teki seterusnya ada siapa nak jawab? Boleh angkat tangan? Okey, silakan Iris. Okey, cikgu baca dulu ya. Tolong ibu pergi ke kedai, belikan ikan dan juga ubat. Jika murid cerdik dan pandai, berapa pilihan digit yang terlibat? Silakan Iris, beli pantun cikgu. Baik, itu ayah yang punya. 16 digitlah jawapannya.
Oh, okey. Jom kita semak jawapan. 16 digit. Betul. Terima kasih, Iris. Okey, pantun yang keempat. Tak lain dan tak bukan untuk Fatini. Fatini dah sedia untuk jawab? Okey, dah sedia. Okey, sekejap ya. Cikgu bacakan pantun. Teruskan usaha dan juga ikhtiar agar kita beroleh kejayaan. Andai murid telah belajar, apakah pilihan huruf yang digunakan? Silakan Fatini. Mari melancong ke negara Kenya. Huruf A hingga F lah semestinya. Wah, sampai ke Kenya. Okey, kita tengok jawapannya. Huruf A hingga F. Betul, 3 bintang untuk Fatini juga. Cikgu, saya begitu kagum dengan murid-murid cikgu hari ini. Nampak hari ini bukan setakat kita bermain dengan nombor tapi ada juga teka-teki. Sedikit sastra di sana. Baik cikgu, ada lagi soalan ke cikgu? Ada lagi soalan, rasanya soalan teka-teki cikgu dah habis. Jadi bagaimana kita nak buat kesimpulan apa yang telah kita pelajari hari ini? Cikgu, sebelum cikgu bagi kesimpulan, saya sempat buat pantun kejap. Oh ya. Boleh? Boleh, Saya boleh. kongsikan. Silakan Hanif. Silakan. Saya pula nak jual pantun kepada cikgu kita ya. Nak kena ingat. Langit, bintang, matahari dan bulan. Cikgu Masyitah boleh dapatkan kesimpulan? Wow, nampak. Jadi cikgu terkaku dengan pantun daripada Hanif. Okey, jadi cikgu jawab pula. Okey, kesimpulan untuk hari ini ialah kita dapat menukarkan nombor perpuluhan kepada nombor per-16an dan sebaliknya. Dan kita juga murid-murid dapat menukarkan nombor per-16an kepada per-2an dan sebaliknya. Sangat menarik itu cikgu. Dan juga sebenarnya kan cikgu, saya ada satu lagi pantun lah cikgu. Oh, silakan, tiba-tiba silakan. terkreatif pula hari ini ya. Kreatif banyak pula pantun hari ini. Tak ada masalah, cikgu cuba. Cikgu cuba ya. Nombor per-16an, nombor perpuluhan. Boleh dapatkan prestasi keseluruhan? Saya jual cikgu. Takutlah nak beli tapi tak apa cikgu, ayat biasa sajalah ya. Terkaku cikgu nak jawab. Okey, untuk hari ini prestasi keseluruhan murid ialah cikgu bagi 10 bintang. 10 bintang. Tak dilupakan juga untuk Hanif yang jawab 2 soalan hari ini juga dapat 10 bintang. 10 bintang untuk saya, 10 bintang untuk keempat-empat murid kita dalam talian dan saya pasti murid-murid di rumah juga cikgu dapat jawab soalan cikgu tadi, dapat 10 bintang juga. Tahniah kepada anda semua dan saya pasti mesti nak tahu bagaimana kita nak belajar dengan lebih lanjut, kat mana nak cari kan Cikgu Masyitah, kat mana kita boleh cari bahan rujukan. Ya, untuk semua bahan rujukan kita boleh merujuk kepada portal sumberku D5 KPM. Ya, kalau tengok pautan yang berada di kaca TV anda sekarang, di situlah kita boleh cari bahan rujukan dengan lebih lanjut kerana kita ingin menjadi murid yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Ya, dengan itu kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita iaitu Cikgu Masyitah atas segala pengajaran kita hari ini cikgu. Dan juga kepada juru bahasa kita Cikgu Saundra. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Saundra. Ya, dan tentunya keempat murid dalam talian kita semuanya cemerlang. Cuba lambai sikit dekat kita di sini. Ya, mereka semua lambai dengan bersemangat kepada murid-murid di rumah. Terima kasih juga kerana bersama kami hari ini. Saya berharap semuanya dapat belajar macam-macam hari ini. Tentunya perkongsian Cikgu Masyitah membawa kita kepada A. Itu sangat penting. Nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Terima kasih dan bye semua.